Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah. Al-badrud duja was sirajul munir. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah. Al-badrud duja was sirajul munir. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Buat semua adik kakak, ibu ayah, ya, tuan-tuan dan puan-puan tetamu Allah, tuan hajah, puan hajah, ya, datuk datin, semuanya, sahabat-sahabat, rakan taulan, para duyufur rahman, tetamu Allah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita semua dalam redha, dalam barakah, dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Dan marilah pertamanya dan buat selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala. Kerana pagi ini kita di antara insan yang bertuah dipilih oleh Allah sehingga ke saat ini. Dalam kehidupan dunia yang sementara ini,
kehidupan yang begitu seketika sebelum kita pergi ke alam yang kekal abadi selamanya. Allah membagi kita peluang melakukan amal yang soleh sebagai bekalan kita dalam kehidupan yang begitu. Kita semua menunggu saat dan tibanya kematian kita. InsyaAllah belum mulakan kuliah. Marilah sama-sama kita memulakan dengan kita menhadiahkan bersama-sama membaca Ummul Quran buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, yang telah meninggal dunia, ya, keluarga kita, ibu ayah, adik-beradik, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita juga kita menzaliminya, dia menzalimi kita, semuanya kita hadiahkan Ummul Quran, ia hidup, ia meninggal dunia. Moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Moga kita dapat doa para malaikat dan doa yang mustajab. Yang sakit, moga Allah sembuhkan. Yang sedang dalam ujian dan musibah, Allah tunjukkan jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dalam gundah gulana, Allah masukkan Rahman dan Rahimnya, sifatnya, nama-nama Al-Asma'ul Husnanya dalam jiwa dan hati kita semua, insyaAllah. InsyaAllah kita niatkan, kita hadirkan wajah, kita ziarahi ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Wadud, ya Latif, ya Hakim, ya Rabbus samawati wal ardh. Ya Allah ya Tuhan kami, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, di atas setiap takdir dan ketentuan-Mu dalam kehidupan kami, kami mohon ridha-Mu ya Allah, kami mohon syurga-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada murka-Mu, jauhkan kami daripada neraka-Mu. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang mengatur alam ini, pasan surut laut, siang dan malam. Maka ya Allah, Engkau juga yang mengatur kehidupan kami ya Allah. Takdirkan yang baik-baik untuk kehidupan kami ya Allah. Andai hari ini yang terakhir dalam kehidupan kami, wafatkan kami husnul khatimah, murahkan rezeki kami ya Allah. Angkat penyakit jasmani dan rohani kami. Takdirkan kehidupan kami dunia yang baik, kematian yang baik, husnul khatimah, kehidupan akhirat kami yang baik. Permudahkan urusan kami ya Allah. Selamatkan kami daripada wabah, bencana, bala metaka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma anta Rabbi, Engkau Tuhan kami. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan malaikat Engkau. Engkau yang menciptakan kami. Wa ana abduka, kami semua hamba abdimu. Wa ana ala ahdika, kami semua terikat dengan janji-janji kami kepada-Mu ya Allah. Melaksanakan perintah-Mu, mengabdikan diri padamu.
menunaikan amanah, menunaikan tanggungjawab sebagai hamba-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu. Wa wa'adika mastata'tu. Ya Allah, kami akan berusaha semampu mungkin. Kami berjanji setia untuk melaksanakan segala perintah-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu, A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kami mohon berlindung ya Rabb daripada kejahatan, kezaliman, dosa yang pernah kami lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kami akui ya Allah betapa besarnya nikmat, sehingga di saat ini yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Dan kami juga mengakui dosa-dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Faghfirli. Maka kami mengangkat tangan pada pagi ini ya Allah, Engkau ampunlah dosa-dosa kami yang banyak itu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tiada Tuhan, tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa kami melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah, taqabbalallahu minna minkum. Insya-Allah doa pagi kita, moga Allah permudahkan urusan kehidupan, kematian, urusan dunia dan akhirat. Alhamdulillah hari ini kita dah masuk 12 Syawal. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. 12 Syawal. Hari ini hari Khamis. Ya. Yang berpuasa, puasa niat, boleh niat puasa qada. Ya, kerana kita tak ingat semenjak kita akhir balik dulu sehingga saat ini. Barangkali masa kita muda-muda dulu ada puasa-puasa kita yang tidak sempurna, ataupun puasa yang terbatal. Jadi kita qada, niat puasa qada, niat puasa sunat di bulan Syawal, niat puasa hari Khamis. Subhanallah. Ya. Hari ini 12 Syawal. Maka esoklah dinamakan Ayyamul Bid, hari putih. Hari yang kita sebut apa, bulan putih ni sebab bulan penuh. Hari ini di bulan Hijriah, Rasulullah SAW sentiasa berpuasa 3 hari. Jadi hari ini kita puasa. Kalau nak sambung lagi 13, 14, 15. Ni hari-hari putih setiap bulan mengikut kalender bulan Hijrah. Ya, kita disunatkan berpuasa. Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin boleh lagi puasa sunat hari Isnin pula. Subhanallah. Sebab tu kalau kita nilai, kita hitung. Ya, walaupun kita melihat kadang-kadang Nabi Daud, kita dengar cerita Nabi Daud ni puasa dia hebat. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu puasa syariat yang Allah Ta'ala tentukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, memang syariat dia, puasa dia selang sehari. Tapi kalau kita hitung, kalau kita kira balik, sebenarnya Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak daripada Nabi Daud berpuasa. Ya. Contohnya Nabi dan Rasul-Rasul, walaupun kita dengar hebat kisah mereka, tidak sekali-kali dapat menandingi mukjizat, kelebihan, amalan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kepada umatnya. Subhanallah. Ya. Itulah yang sepatutnya kita melihat betapa rahmatnya kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ya, suasana, cuaca, ya, nyamannya. Ya, hari ini moga Allah Ta'ala menjadikan hari ini hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Kerana orang yang beriman, ya, memahami bahawa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara saja. Kerana itu Allah Ta'ala wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, hanya untuk
mengendalikan nafsu kita, mengendalikan apa yang kita nak ni. Bermula start subuh sampai maghrib, itu saja, sekejap saja. Kalau pun puasa yang wajib 30 hari saja, sekejap. Begitulah keumpamanya kehidupan dunia ni yang sementara, yang kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, yang menentukan kehidupan kita di akhirat abadan abidin, selama-lamanya. Kehidupan yang kekal abadi. Kerana itulah hamba yang beriman kepada Allah menjadikan dalam kehidupan dia itu setiap saat, setiap nilai, walaupun dunia ni sementara sekejap, tapi dia menentukan kita di akhirat sana. Maka hamba yang beriman, hamba yang bertakwa pada Allah akan menentukan waktu yang sekejap inilah dijadikan baginya nilai ibadah, dijadikan baginya nilai muhasabah, nilai dakwah. Yang paling hebat ialah ketika mana nilai muhasabah, sukses seseorang, berjayanya seseorang, hebatnya seseorang, mulianya seseorang adalah pada nilai muhasabah. Sentiasa dia koreksi dirinya, sentiasa dia menghitung-hitung amalannya, sebagaimana amalan para sahabat. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, belum dia tidur dia cek balik. Start dia bangun pagi sampai dia tidur malam. Apa yang dia buat hari ni? Kebaikan apa yang dia buat? Dosa apa yang dia buat? Subhanallah. Ya. Kejayaan seseorang bermula apabila dia sudah mula bermuhasabah dirinya. Sebab itu disebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu, hitung diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah. Ya, kita disuruh timbang-timbang, kita disuruh hitung-hitung, hisab-hisab, kita disuruh muhasabah diri kita sebelum Allah menilai kita, sebelum hari yang kita tidak ada lagi masanya untuk kita menimbang amalan kita, melainkan waktu yang terbaik ialah kehidupan di dunia. Maka orang beriman, subhanallah, dia mencintai kebaikan, suka hidup dalam taat. Allah wajibkan kita puasa, mengendalikan nafsu kita ni. Hanya seketika saja. Hidup dalam taat supaya roh menjadi imam dan jasad kita menjadi makmumnya. Roh jadi imam, jasad jadi makmum, mengikut roh. Kalau hari ni kita ikut semua jasad kita, wasak binasilah manusia. Tetapi roh itulah yang menguatkan kekuatan kita. Roh itulah yang membimbing kita. Roh itulah yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum, kita melihat dalam peristiwa Badar Al-Kubra. Nak perang Badar, kita baca kisah perang Badar kan. Nak perang Badar ni, Nabi SAW bermunajat. Malam tu Nabi tak tidur. Subhanallah. Bukankah esok nak perang kena tidur? Kena rehat. Kena cukup kekuatan. Ya. Dalam keadaan kita membaca dan melihat. Perang Badar tidak ada persenjataan. Tidak ada tombak. Tidak ada pedang. Tidak ada baju besi. Ya. Hanya pelepah tamar. Berkaki ayam. Tak tidur pula malam. Kerana bertahajud. Kerana berdoa pada Allah. Maka besok nak memulakan peperangan. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala menjadikan kekuatan roh itulah yang paling utama. Kekuatan roh ni menyebabkan sahabat tidak lagi di medan perjuangan. Sebab tu saya pernah sebut, kalau kita tengok, ya, sepatutnya orang yang, kalau sebelum PKP lah, orang yang rajin pergi ke masjid, yang boleh bangun tahajud waktu malam, yang boleh duduk di sah hadapan di masjid, sepatutnya jago-jago lomba lari. Orang yang suka hiking, orang yang hebat bermain futsal, orang yang tubuhnya sadar, ya, orang yang tubuh sihat ni lah sepatutnya di sah hadapan di masjid. Waktu subuh, waktu tengah malam. Tapi betapa ramai manusia di siang hari dia boleh kerja berat. Boleh angkat batu-bata, boleh angkat berat. Ya. Tapi dia nak angkat selimut dia di waktu malam tak boleh, tak mampu. Dia nak bangun pukul 3 pagi, nak angkat selimut yang ringan tu tak boleh. Ya. Kerana apa?
Kerana roh tidak memimpin jasad. Dan sebab tu jasad kita ni tuan-tuan, secantik mana pun, seindah mana pun, kita mati, ditanam nang kaki, ke bawah. Ya. Hari kedua perut kita dah pecah. Ulat dah datang. Semua yang dilihat indah oleh manusia ni akan hancur dan binasa. Yang kekal itu roh kita. Maka di sini disuruh membina roh. Alhamdulillah. Sebab tu orang beriman, Tuhan buat dia puasa. Dia suka puasa sunnah, dia suka puasa yang wajib. Dia suka mengengkan nafsu dia. Supaya roh itu memimpin kehidupan dia. Ya, subhanallah. Itulah rahmat yang Allah beri. Dan nilai muhasabah yang paling tinggi bagi hamba yang beriman pada Allah ialah ia sentiasa meletakkan bimbang-bimbang. Inilah hari terakhir dia berpuasa. Inilah hari terakhir dia sembahyang duha. Inilah subuh yang terakhir dia. Inilah hari terakhir dia bersedekah. Ini hari terakhir dia berzikir kepada Allah. Ini hari terakhir dia berdakwah. Ini hari terakhir dia menyampaikan kuliah. Menyebabkan kehidupannya itu lahumul busyra fid dunya. Allah Ta'ala dah beri kegembiraan. Orang beriman, orang taat pada Allah ni di dunia, Tuhan dah beri kegembiraan. Allah dah beri syurga sebelum syurga. Kata Imam Ghazali, di antara nikmat orang yang Tuhan nak beri syurga di akhirat, di dunia Tuhan dah beri syurga pada dia. Dia hidup dalam keadaan tenang, damai. Hatinya qalbun salim, tak marah orang, tak dendam. Ya. Hatinya penuh kecintaan kepada Allah. Batu disebut tuan-tuan. Ya. Bagi orang biasa, ya, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Orang biasa, orang awam, dia boleh bangun sembahyang subuh awal pun alhamdulillah. Boleh sembahyang subuh 6 suku, 6.30, syukur dah. Tapi orang yang muqarrabin, orang yang hampir dekat dengan Allah, dia tak bangun tahajud, dia rasa berdosanya diri dia. Dia mengolah kehidupan. Yang sunat dijadikan wajib, yang mubah nilai ibadah. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perkara yang biasa bagi orang awam, tapi dosa bagi orang yang hampir pada Allah. Dia tak bangun tahajud, malam tadi dia Allahu akbar, ya Allah. Dan memang disebut dalam hadis, Allah memuliakan seseorang dengan bangun tahajudnya dia. Tahajud dia, bangun malam. Dan Allah menghina seseorang ketika mana Allah tidak bangkitkan dia untuk bertahajud di waktu malam. Lepas tuan-tuan, kita tidak mulia. Kita tidak pernah mulia di sisi manusia. Kerana tu orang beriman, dia akan cari kebahagiaan dengan Allah. Dia tak cari bahagia dengan manusia. Siapa yang dapat kebahagiaan dengan Allah? Siapa yang merasa bahagia dengan Allah? Daripada dia mengenal Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Bila dia kenal diri dia, dia mengenal Allah. Ya. Dan buah daripada mengenali Allah itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bila dah cinta, bila dah sayang, maka dia akan menuju kepada bila lagi? Apa lagi ya Allah? Menunggu-nunggu waktunya azan. Menunggu-nunggu perintah Allah. Dia lazat dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tuan-tuan. Itu nilai muhasabah. Itu nilai hamba yang beriman bertakwa. Meletakkan hari itu hari yang terakhir dalam kehidupan dia. Dari semua hak dia buat, dia ingat kematian, dia ingat memburu husnul khatimah. Itulah perkara yang paling besar dalam kehidupannya. Subhanallah, alhamdulillah, Tuhan beri kita peluang pagi ini masih dapat dalam rangka amal yang soleh. Moga Allah Ta'ala memimpin kita, memandu kita sentiasa dalam ihdinas siratal mustaqim. Jalan menuju Allah, kebahagiaan hidup di dunia ialah kebahagiaan hidup pada jalan agama Allah Ta'ala. Ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ma yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, Tuhan beri dia faqih dalam agama. Dia faham agama, dia kenal Allah, dia mencintai Allah. Dan para siapa yang Allah nak beri kebaikan dia, Allah uji dia, Tuhan beri musibah dalam kehidupan dia. Ya, jangan marah dengan musibah.
Jangan marah anak kita buat sakit hati. Jangan marah suami mengkhianati. Isteri kita, musuh kita, siapa pun di keliling kita ni bernama makhluk Allah yang mendatangkan musibah itu. Itulah rahmat. Ya, terkadang tuan-tuan, baik orang menghina dan mencaci kita daripada kita dalam sembunyi dan diam. Suka orang memuji kita. Bila orang menghina, mencaci kita, memfitnah kita, kita bermuhasabah. Kerana Allah menyembunyikan keaiban kita yang terlalu banyak. Kalau Allah membuka keaiban itu, lebih teruk, lebih dahsyat kita di sisi manusia. Maka orang beriman, orang yang hampir dengan Allah, orang puji dia, orang hina dia, dia bahagia dengan Allah Ta'ala. Dia tahu keaiban dia di sisi Allah. Dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ada nilai muhasabah pada dirinya. Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, itulah yang kita sedang lalui dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Itulah yang sedang dilalui. Ya Allah Ta'ala gila-gilakan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan Allah silih gantikan. Dalam hidup kita ni, ada semasa kita susah, kita senang, kita bahagia, kita berduka. Kita dalam keadaan senang, kita mari kepayahan. Hidup, itulah namanya kehidupan. Setelah kita mati meninggal dunia, rahah, itulah kerehatan yang kekal abadi selama-lamanya bagi hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah ya, pagi ni kita lagi nak membaca beberapa kisah yang mungkin menginspirasikan kita, memotivasikan kita. Walaupun hakikat daripada kehidupan kita ni sebenarnya yang memimpin kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ustaz, siapa pun yang berlaku sekali ni adalah alat sahaja yang menunjuk jalan, yang menjentik. Hakikatnya yang memegang hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu kita lihat menjadi sunnatullah, sunnah Allah Ta'ala, Tuhan buat ketetapan. Manusia ni dia akan ada nilai muhasabah daripada kesilapan-kesilapan yang dilakukan dalam kehidupan dia. Bermula dengan kejatuhan, bermula dengan kesilapan. Lepas tu Nabi SAW, sebelum Allah angkat bawa dia, sebelum Allah Ta'ala jemput dia menjadi tetamunya dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang pertama Tuhan buat Nabi sedih dulu. Sedih apa? Matinya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Lepas tu mati pula pak saudara yang dia anggap macam ayah dia lah, Abu Talib. Dibaling batu, berdarah, dihina, nak dibunuh. Ini kemuncak ni. Kalau kehidupan kita lalu hari ni, dan setiap orang sebenarnya dalam kehidupan dia, semua manusia ada ujian dia. Cuma beza ujian itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang berterusan, ada yang berdasarkan Allah nak mengangkat darjat dia. Allah nak ampun dosa-dosa dia. Sebagaimana kita buat dosa. Ada orang dia berdosa dia kecil. Ada orang dosa dia dosa yang besar. Dan ada orang yang dengan dosa dia langsung dia bertaubat. Dia cepat balik kembali. Persoalannya di mana kedudukan kita itu. Walaupun pada hakikatnya semua kita ni adalah pendosa. Manusia ni semuanya pendosa. Sebab tu kadang-kadang hikmah musibah. Kalau kita tengok, kita fikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah Ta'ala buat satu perkara ni, tidak ada yang sia-sia. COVID-19 ke, anak kita tak dengar cakap kita ke, orang tak bayar hutang kita ke, kita sakit ke, keluarga kita sakit ke, kita dizalimi, disakit. Semua yang Allah buat ni, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak kau jadikan semua ni saja-saja sia-sia, tidak. Subhanaka, maha suci Allah, daripada dia buat sesuatu ada kekurangan, tidak. Sebagaimana Nabi SAW dia bercakap, Nabi sebut, tidak sekali-kali tipu dan bohong. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak Nabi ucap itu mengikut nafsunya. Tetapi in huwa illa wahyun yuha. Malaikat apa yang Rasulullah tuturkan, yang Nabi SAW ucapkan itu,
illa wahyun yuha, adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok, kita lihat, ya, bagaimana hari ini kebanyakan kita sedang situasi berkhaluan, situasi uzlah. Cuma hari ini dah dilonggar dah. Mungkin 9 Jun nanti lebih longgar lagi. Ya. Situasi khalwat yang selalu kita sebut, manusia ni kena ada waktu dia khalwat dengan Allah. Bagaimana Nabi SAW, kota Mekah, ketika Nabi duduk di Mekah, bumi Mekah ni, zaman jahiliah pun, kota Mekah tetap dimuliakan. Orang Arab menganggap kota Mekah, Kaabah ni tempat yang mulia. Mereka pun tawaf di sekeliling Kaabah, tapi tawaf dalam keadaan bertelanjang. Dia memuliakan Kaabah, tapi penuh dengan kesyirikan. Dia tawaf dalam keadaan bertelanjang. Dia pun berkorban di musim korban, tetapi darah-darah korban disapu pada dinding-dinding Kaabah. Mekah adalah kota yang sibuk, tapi Rasulullah duduk di Jabal Nur, di Gua Hira. Tengok, Nabi duduk di Gua Hira. Ada waktu uzlah dia dengan Allah, khalwat dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni, kadang-kadang sesiapa di kalangan kita ni, ya, ada Allah Ta'ala uji dengan ujian, menyebabkan kita ni hidup bersendirian. Kita leh semua geruk, ya, kita duduk seorang diri. Kita rasa keluarga kita buang kita duduk seorang. Ya, kita rasa orang tak suka kita. Ya, akhirnya kita menyendiri. Sebenarnya itulah antaranya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu disebut oleh para ulama, kalau kamu tahu, kalau Allah jadikan, ya, bahawa dosa kamu ni berbau, kalau dosa kita ni berbau, kamu nak keluar pintu rumah pun kamu takkan nak keluar rumah. Kerana kamu melangkah keluar pada rumah, bau dosa kamu yang melekat pada tubuh kamu itu dihidu oleh manusia. Tak ada orang yang sanggup berkawan dengan kamu. Tidak ada makhluk yang sudi untuk bersama dengan kamu. Tapi subhanallah, orang yang taat pada Allah, hamba yang mulutnya tidak ribah, tidak mengumpat, hamba yang mulutnya sentiasa zikrullah, hamba yang mulutnya berzikir kepada Allah, walaupun bau. Orang berpuasa ni bila dah masuk tengah hari petang ni dah bau, tak boleh. Tapi mulut itulah yang dimakbulkan doa oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Mulut yang dilihat busuk itulah dicium oleh malaikat. Ketika dia berdoa, Allah ijabahkan doanya. Ketika dia memohon, Allah makbulkan permintaannya. Ini kita kena faham. Tapi ingat, kata para ulama, kalau tubuh kamu ini berbau, kamu keluar melangkah daripada rumah kamu, tidak ada yang sanggup bersahabat bersama kamu. Tidak ada makhluk duduk dengan kamu, kerana bau dosa-dosa kamu yang terlalu dahsyat. Ni Allah Ta'ala buat hikmah. Ya, sebab tu hari ni, bila mari COVID-19, kena jaga. Tak boleh duduk dekat, tak boleh nak salam. Sebab apa? Takut virus. Bila kita duduk di luar dunia, di dunia luar ni, tengok. Ya, di Terengganu, ya, semalam kan ada seorang meninggal dunia. Sebab apa meninggal dunia? Apa ni? Puding buih ke apa dah Allah? Dah pernah ingat dah. Hak kuih masa bulan Ramadan yang orang makan sakit perut tu. Puding buih ke apa? Di Terengganu ada yang meninggal dunia semalam. Ya. Puding apa tu? Puding buih tau. Kalau tak silap saya lah. Puding. Ya. Kalau tak silap. Puding buih yang dia beli tu. Hak buat dengan telur tu. Ya. Makan keracunan. Semalam, ya, ada yang meninggal dunia. Masa yang pertama meninggal dunia. Subhanallah, tuan-tuan. Ya. Sebab tu kita tengok, bila kita masuk je, ruangan komen. Tuan-tuan tengok dah. Puding buih atas. Lambat masuk apa ni? Komen baru masuk ni. Puding buih. Di Terengganu ni kecoh isu keracunan puding buih. Ya, itu kadang-kadang kita tengok orang komen dah. Macam-macam. Duk kata ini, duk kata itu, duk salahkan ini, salahkan. Subhanallah, tuan-tuan. Ya. Betul, ada asbab
kematian. Wa ja'alna likulli syai'in sababah. Bagi setiap perkara ni Tuhan hadirkan sebab musabab dia. Tetapi kita lihat bagaimana manusia mudah terjerbak dengan dosa ribah, dosa fitnah, dosa percuma. Atas darat kering, orang panggil atas darat kering boleh dosa. Kematian yang sepatutnya kamu tangisi. Kamu sepatutnya memperbetulkan amalan kamu. Kamu bersiap untuk dia, kata Imam Hasan Al-Basri. Tapi kamu telah berdosa dengannya. Subhanallah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, pentingnya kita ni memilih sahabat. Pentingnya kita duduk dalam suasana yang baik. Kadang-kadang virus dan penyakit orang mari tak kita. Kadang-kadang penyakit yang kita bawa pergi pada orang. Maka Allah Ta'ala menjarakkan kita di musim COVID-19. Ya. Jadi tuan-tuan semua, siapa yang di saat ini Allah Ta'ala beri dia peluang dan kesempatan beruzlah, berkhalwat dengan Allah. Itulah waktu yang terbaik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, hari ini kita tengok. Ya. Ini satu bab. Hendak cerita lagi lain-lain ni. Betapa kadang-kadang yang mendengar kuliah, yang mengikuti pengajian, terjebak dengan dosa. Sebab tu dosa ni, kullu bani Adam khata'. Setiap kita ni pendosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik yang berdosa itu bertaubat pada Allah. Sehingga disebut oleh para ulama, yang tak rasa dia berdosa pun dia berdosa sebenarnya. Siapa yang tak rasa dia berdosa sebenarnya. Subhanallah. Itu nilai muhasabah bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, insyaAllah tuan-tuan semua, hari ini sebenarnya kita nak baca satu kisah yang menarik, ya, yang berlaku sebagai satu rahmat untuk kita melihat, ya, untuk kita ni qalbun salin, kita melihat rahmat Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Anggaplah hal tadi itu sebagai satu muqaddimah, ya, satu muqaddimah untuk kita bermuhasabah, ya, yang berpuasa, selamat berpuasa, teruskan, ya, puasa kita itu, insya-Allah. Baik, ada satu kisah yang berlaku yang menarik yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Ya, dan kisah ni agak panjang juga, tapi disebut dalam hadis yang sahih. Seorang lelaki yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, ya, yang telah membunuh 100 orang nyawa. Ini menarik untuk kita ambil sudut sisi pengajaran dia. Macam kita baca Isra' Mi'raj, berbelah-belah siri, tak habis-habis. Ya. Jadi begitulah kisah yang kita nak baca ni, di sebalik hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Di mana kalau kita melihat, membunuh ni perkara yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dosa membunuh ni bukan dosa kecil, dosa besar. Sehingga adanya hukum qisas. Hukum qisas. Contoh hari ni isu apa? Orang mabuk bawa kenderaan. Kalau ikut hukum Islam, ya, hukum qisas, dia kena bayar ganti rugi. Dia, ya. Kalau orang ni langgar suami dia mati, dia ada anak, ada isteri, dia kena bayar ganti rugi untuk kehidupan dia. Ya, kerana hukum qisas menjamin kehidupan manusia. Jadi hari ini insya-Allah kita harapkan kerajaan, ya, sentiasa dan sedang dalam proses, ya, untuk memperbaiki, meningkatkan lagi penguatkuasaan undang-undang. Jadi cuma nak sebutnya dalam agama kita ni, nilai satu nyawa ni ada nilai dia. Ya. Sama ada kisah bunuh balik, ya, dan dia kena bayar diyah, dia bagi. Bayar pampasan ganti rugi untuk kehidupan isteri dan anak-anak yang mati terbunuh. Tetapi di sana ada satu kisah yang menarik, di mana perkara yang besar dan dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala ni, di mana dengan rahmat Allah, kita nak cerita ni dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya dengan syarat seseorang itu kembali dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu kata,
bunuh 100 orang. Ya. Ya, kita ni kadang-kadang ialah isu puding buih pun kita dah terjemuh dengan dosa ribah. Ya, fitnah ni benda yang tak betul kita sebut fitnah. Ribah benda betul. Benda betul kita bercakap. Bukan tak betul Mengumpat ni benda yang betul. Tapi kalau tuan dia dengar, tuan dia ada ni, dia tak suka kita sebut. Itu pun satu dosa. Sebab tu Nabi sebut petua kaedah di akhir zaman ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah falyakul khairan, dia cakap yang baik-baik, aw liyasmut, dia diam saja. Serah pada pihak berkuasa. Kita ada Kementerian Kesihatan, doktor-doktor, penguatkuasa yang lebih arif pada kita. Yang kamu sibuk, kematian kamu yang hampir, diri kamu yang patut kamu muhasabah, kamu tak muhasabah. Tapi kita sibuk dengan tugas-tugas yang dah ada agensi penguatkuasaan, yang dah ada dah pihak yang bertanggungjawab. Ini kadang-kadang kita terjerumus dengan dosa. Betapa mudahnya di akhir zaman ini manusia terjebak dengan dosa. Sangat-sangat mudah. Ya. Jadi di sini kita nak baca ni bagaimana Allah mengampuni seorang yang bertaubat kepada Allah Taala. Ya. Puding buih ke siapa pun, ya. Ni kita nak baca ni hak bonus 100 nyawa. Ya, hak bonus 100 nyawa. Manakala lelaki yang telah bermandikan darah 100 nyawa ni mengetuk pintu taubat Allah itu. Dia mengetuk pintu taubat itu. Ya. Dan dia kembali kepada Allah. Dia balik kembali pada Allah dengan penuh ketaubat. Maka Allah mengampuni dan menyayanginya. Subhanallah. Atau tuan-tuan, kalau kita bangun tahajud waktu malam, kita bangun malam. Ya, kita diajar, kita mula solat yang ringan-ringan. Ya, jangan kita bangun tahajud main tasbih lalu. Sunat tasbih lalu. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita mula dengan yang ringan-ringan. Ya, tadarus. Sebab tu kita sebut, kita nak beramal pun yang mudah-mudah dulu. Yang penting istiqamah. Al-qalilud daim khairul minal kasirul munqati'. Ya. Ambil yang kecil, amalan yang kecil. Al-qalilud daim. Tapi kamu buat berterusan. Khairun, lebih baik. Ya. Amalan yang banyak tapi terputus. Kasirul munqati'. Amalan yang banyak tapi terputus, itu lebih baik. Jadi tuan-tuan semua, siapa hari ni dia masih lagi sembahyang witir, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Witir ni sembahyang tengah malam. Ya, lepas isyak dikir qiyamul lail. Dah. Siapa yang hari ni dia masih boleh meneruskan tahajud 2 rakaat. Tidak 8. Tidak 11. 2 rakaat. Tapi dia masih istiqamah sampai hari ni. Itulah orang yang mendapat pujian Allah. Pujian Nabi SAW. Wa inna ahabba a'mali ilallah adwamuhu wa in qallah. Amalan yang Allah paling suka, kamu buat satu amalan ni berterusan. Wa in qallah, walaupun 2 rakaat, sikit je. Siapa yang masih istighfar di waktu sahurnya, di tengah malam dia bangun astagfirullah, 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 dia istighfar pada Allah. Itu yang terbaik. Ya. Jadi bukan dikira banyak ni. Dikira amalan yang berterusan. Itu yang terbaik. Baik, lepas tu kita bangun tahajud, semayang apa dulu? Semayang sunat taubah. Semayang apa? Sunat wuduk dulu. Semayang sunat wuduk. Moga kita menjadi macam Bilal bin Rabah. Walaupun hidup di dunia, tapi di syurga telah didengari tapak kaki, geseran teropong kita di dalam syurga. Lepas tu kalau tuan-tuan lebih jiwa dekat dengan apa? Ada orang dia ada hajat, maka dia mulakan dengan sembahyang hajat. Ada orang dia bangun tahajud dengan keisyafan, dengan taubat, mulakan dengan sembahyang sunat taubat. Jadi kita mula yang ringan-ringan. Ya, tasbih ni bukan kata tak boleh, boleh. Mungkin di ujung ataupun tuan-tuan nak buat esok, tak ada masalah. Tapi yang paling dekat dengan jiwa kita di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang terbaik. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah
yang begitu menarik, yang kita semua tahu, tapi hari ni kita nak baca ni dengan kita mengambil ibrah-ibrah dan pengajaran dia, dan kita nak relate dengan kehidupan kita pada hari ni. Ingat 100 nyawa, bukan puding buih ni, 100 nyawa. Dia bertobat, dia masuk syurga. Kalau kita duk komen duk ni, kita tak tahu lagi kita masuk syurga ke neraka. Tuan-tuan, ya, hati-hatilah dengan fitnah di akhir zaman. Betapa mudah manusia terjebak dengan dosa. Lembah kebinasaan. Sebab tu untung ada orang dia tak ada masa sangat. Ya, nak tulis-tulis yang baik-baik. Ya, nak apa-apa pun yang faliyakul khairan. Ya. Cakap yang baik ni apa? Emas. Diam itu permata. Subhanallah. Emas ditakhtakan permata. Itulah buah akhlak hamba yang beriman, bertakwa pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi ada satu kisah di zaman dulu ni, yang disebut dalam hadis Imam Bukhari ni. Yang menariknya ialah seorang lelaki yang bunuh 99 orang. 99 orang. Kita ni nak suruh nampak dia, bila bunuh 99 orang baru kita rasa Allah dahsyatnya. Dah. Kerana terkadang manusia ni, ya, satu kesilapan. Kan biasa kita tengok orang buat. Ya, ambil satu papan putih. Dah, orang letak papan putih. Orang tu ambil marker letak titik tengah. Buat bulat di tengah. Biasa kita nampak apa? Yang kita nampak apa? Kita nampak titik di tengah tu lah kesilapan dia. Kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat, tak pernah kita pandang. Ya, kita melupakan kebaikan. Ya, tetapi ingat, Allah Ta'ala memandang hambanya dengan rahmatnya. Kalau pun papan yang putih itu semuanya hitam, Allah tetap memandang hamba dengan rahmatnya. Sebab tu tuan-tuan semua, ya, kalau tak hari ni kita kata anak kita, kehidupan kita ni, kadang-kadang kesilapan kita yang mencorak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu putih, suci. Nabi kata kain putih ni. Tapi yang mencontek ni kamu. Ya. Tiba-tiba kata-kata kamu mencontek arang di muka ayah. Kamu mencontek arang di muka ibu. Kita lupa kita yang mencorok. Kita lupa kita yang mencontek ni. Ya. Manusia suka menyalahkan ini. Tapi ingat tuan-tuan, kita ada Allah yang rahmatnya seluas langit dan bumi, yang tidak memandang kehitaman itu, yang tak pandang pun contoh itu. Dan Allah boleh bersihkan. Ya, saya sebut ada ibu telefon saya, ada orang ngadu pasal anak gini. Saya kata Allah Ta'ala boleh hilangkan kain yang hitam, yang tonteng, yang tak baik ni sekelip mata saja. Allah boleh hilang sekelip mata. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Ni tuan-tuan, kita akan baca kisah ni. Bagaimana ada seorang lelaki dia bunuh 99 orang. Ingat permulaan ni 99 orang. Bukan 100 lagi. Ya, 99 orang. Dan kalau 99 orang hari ni hidup zaman kita ni macam mana kita? Dah. Sudah tentu kita akan Allah teruk sangat dah. Dah. Kita nak terima ke tidak dia? Payah nak terima. Waktu zaman Nabi SAW dulu tuan-tuan. Tengok Nabi ni asyik duk cerita syurga, cerita neraka. Nabi duk ajak sahabat-sahabat dia beriman, bertakwa pada Allah. Ya. Ni Nabi SAW duduk di tengah-tengah sahabat radhiyallahu anhum. Tiba-tiba mari seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya berzina. Ya. Rasul duk bercerita pasal syurga. Rasul duk cerita pasal neraka. Yang sahabat-sahabat lain pensan, menangis, mengenangkan azab neraka. Yang dalam fana nikmat istiqamah kelazatan beribadat pada Allah, mengenangkan nikmat syurga. Subhanallah tuan-tuan. Tiba-tiba mari seorang sahabat, ya Rasulullah, saya telah berzina. Ya, hukumlah saya. Ya, biasanya ya, kalau kita ni halaqah Quran, ada geng-geng masjid. Oh, tengok seorang buat dosa kat kita tu, itulah dok mari dengar kuliah. Itulah dok mari masjid. Itulah kita banyak menyalahkan. Kita banyak memandang hina tanpa kita sedari itu sikap yang kita ada. Kita banyak menuding jari dengan menganggap kita adalah orang yang paling mulia, dengan menganggap kita orang yang paling sempurna. Pada hadis itulah tipu daya syaitan yang begitu hebat. Ingat, terkadang orang yang kita pandang hina dia lebih mulia daripada kita.
Ya. Sebab tu orang yang tawaduk, ketika mana orang salah dengan dia, orang cium tangan dia, dia rasa orang yang cium tangan lebih mulia. Ketika orang yang minta mendoakan, dia rasa orang yang mendoakan lebih layak mendoakan dia. Ketika orang memuji dia, dia rasa orang yang memuji itu lebih mulia daripada dia. Itu sifat orang yang tawaduk. Ya. Lepas tu kena buang. Sifat-sifat begini ni kita kena buang. Ya. Kerana kebinasaan, kufurnya iblis dan syaitan, keluarnya daripada syurga kerana sifat sombong dan ini. Ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita lihat ketika mana dia bunuh, ya, 99 jiwa, maka dia mari dalam diri dia. Mari rasa pada diri dia ni nak bertaubat. Dia rasa adanya Allah. Allah menjenti hati. Kan kita dah sebut, ya, sesiapa saja di dunia ini, tuan-tuan, kalau Allah sayang pada seorang ni, kadang-kadang Tuhan jadikan dia ni berpenyakit. Ya. Saya jumpa ramai orang yang ketika kehidupan dunia dia macam, dia ada harta, dia ada segala-galanya. Kalau dia bercakap, dia menghina orang. Ya. Jadi dia nak bercakap, dia boleh apa? Dia boleh cakap apa saja sebab dia ada sesuatu. Dia ada harta, dia ada pengaruh, dia ada kekuatan pada diri dia. Orang nasihat tak boleh dengar. Isteri dia nasihat tak makan. Anak nasihat tak makan. Mari adik-beradik nasihat tak makan. Akhirnya siapa yang berbicara pada dia? Allah berbicara pada dia. Yang kuat ni akhirnya kena apa? Dia kena stroke. Orang ni kalau kena stroke, tuan-tuan tengok. Kita kalangan keluarga kita ramai kena stroke. Tuan-tuan tengok orang kena stroke. Bila dia kena stroke ni, dia dah lemah. Biasa orang kena stroke ni, dia tak ada, dia menangis je. Dia tengok orang, dia menangis. Dia jumpa orang, dia menangis. Ketika itu baru dia tahu bahawa lemahnya diri dia. Bahawa harta yang dia miliki, pengaruh yang dia ada, hebatnya diri dia, tidak ada apa-apa dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu kita kena faham. Itu bagaimana Allah mendidik manusia. Allah sayang pada dia. Belum dia mati, Tuhan mari penyakit. Dia pun bertaubat, dia istighfar, dia minta maaf. Dia wafat, dosanya sudah terampun, Allah nak bagi syurga pada dia. Sama juga kita tengok orang-orang yang nakal, orang yang jahat. Belum dia mati, mari musibah, dia sakit. Bila dia sakit, dia dah mula dah ingat balik dosa-dosa dia, dia kembali kepada Allah. Itu tanda Allah masih sayang. Barangkali dia jadi gitu sebab apa? Ada doa ibu dia di belakang. Nampak tak? Ada doa ibu dia. Dia jadi gini sebab mak dia ada doa di belakang. Ada doa adik-beradik dia. Ada doa sahabat-sahabat dia. Bila mana nasihat sudah tidak boleh didengar lagi, maka makhluk Allah berbicara. Kalau kita hidup di dunia ni, makhluk Allah itu apa dia? Ni COVID-19. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kalau makhluk Allah itu apa dia? Tsunami. Bila ayat Quran berbicara, manusia tak dengar, alam berbicara, makhluk ini berbicara. Mari hujan lebat, banjir, kaum Nabi Nuh, Nabi Soleh, mari bencana pada dia. Begitulah kehidupan kita hari ini. Bila manusia ni dah jauh-jauh pada agama Allah, Allah datangkan musibah, mari COVID-19 duduk. Ni antara hikmah Allah Ta'ala buat. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi si pendosa ni, seorang lelaki ni, yang dah bunuh 99 orang nyawa. Ya. Lepas tu kadang-kadang, kalau kita fikir-fikir balik dalam kehidupan kita, betapa kita ni tidak matang. Betapa kita ni, ya, seorang yang kadang-kadang sangat terkait dengan emosi kita. Ya. Bila tak meletakkan iman di depan, manusia ni bila terpengaruh dengan emosinya, emosi ni mari daripada hati dan jiwa. Bila jiwa kosong dengan zikrullah, bila jiwa kita jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, maka itulah tindak balas yang kita buat. Ya, itu tindakan yang kita buat. Maka kita membaca kisah ni, ya, supaya kita berjiwa besar. Kita berlapang dada. Kita orang yang menjadikan, meletakkan Allah, iman, kematian, yaumul mahsyar, syurga di depan. Ya, syurga di depan. Lepas tu dia yang memasyak kalau kita sebut bawah ni kan. Bagaimana kehebatan doa yang Nabi sebut. Doa bizahir. Doa yang orang tu tak tahu kita doa untuk dia. Walaupun dia menzalimi, walaupun apa pun yang berlaku, kita mendoakan kebaikan untuk dia. Yang kedua, doa orang yang menzalimi kita. Doa orang yang buat jahat kita ni, orang yang fitnah kita, kita doakan dia. Kata ulama, doa yang mustajab, tapi jarang orang buat. Tak ramai yang sanggup mendoakan.
Apa tu disebut oleh ulama? Paling tidak pun kalau tuan-tuan tak suka sangat, tak boleh nak tengok sangat muka tu, tuan-tuan, ya Allah, masukkan di dalam syurga. Walaka mislu. Malaikat sedang mendoakan kamu masuk syurga Allah. Ada. Syurga ni luah. Biar kita duduk di atas, dia duduk di bawah. Yang penting masuk syurga saja. Kalau dah tahap gabang sangat dah, kebencian tak boleh sangat dah, biarlah. Akhirnya doa syurga juga. Ya, kerana di saat kamu minta syurga untuk dia, Allah beri syurga dahulu untuk kamu. Ya. Kerana itu dipanggil. Ya, di Yaumul Mahsyar ni, yang kita sebut hari yang manusia menunggu giliran. Menunggu giliran tak tahan. Hari ni, bila kita nak tengok giliran ni, tengok musim COVID-19 ni. Orang pergi ke bank, balik mula tu Ustaz, Allah tak sanggup saya pergi ke bank. Beratur panjang. Sebab apa? Penjarakan sosial. Kita nak pergi beli nonda, ya Allah panjangnya orang. Padahal belum sampai sehari lagi. Padahal panah tak terik lagi. Matahari jauh daripada kita. Tapi pun kita tak boleh nak tahan dah. Kita beratur, kita queue dalam kehidupan dunia ni yang berbumbung ke atas awan. Kadang-kadang aircon pun kita tak sanggup nak tunggu lama. Pergi hospital, tunggu giliran, macam-macam orang kecam. Bantuan lambat turun pun kita marah. Dalam keadaan kita masih ada rezeki untuk kita makan. Gambarkan, bayangkan. Bawalah kehidupan kita ni ke Yaumul Mahsyar. Hari yang matahari sejengkal daripada kepala kita. Yang manusia berenang dalam peluhnya. Yang tenggelam dalam peluhnya. Yang Nabi kata ketika itu, orang-orang yang kufur kepada Allah berkata, Ya Allah. Ya Allah. Segerakanlah aku di mahsyar ini. Masuk neraka lalulah, tak tahan dah. Tak apalah neraka je. Dia tak tahu bahawa neraka lebih dahsyat daripada mahsyar itu. Maka ketika inilah pada ulama menyebut, ketika ni ada satu seruan. Ada satu panggilan daripada Allah. Aina mutahabu Nabi Jalali. Allah memanggil. Dan hanya orang yang di dalam jiwanya, dalam dirinya ada kecintaan, ada mahabbah wa rahmah, tidak ada dendam, tidak ada benci, memaafkan, qalbun salim, mendengar panggilan Allah. Aina mutahabbu Nabi Jalali. Allah menyeru, aina mutahabbu Nabi Jalali. Di manakah orang-orang yang bercinta, yang mengasihi, yang memaafkan, yang mendoakan kerana keagunganku. Tuhan panggil, siapa di mana? Lalu datanglah rombongan ni. Mari, subhanallah. Orang lain duduk matahari terik, dia dapat payung daripada Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari yang tidak ada naungan, malaikat naungan Allah Ta'ala. Dia dapat naungan payung. Lalu dia dimasukkan, dia pergi ke kolam Kausar, dia minum kolam Kausar. Ya, minum kolam Kausar ni, Nabi kata, hilang lapar dan dahaga selama-lamanya. Seteguk minum, lapar dan dahaga hilang selama-lamanya. Masuk dalam syurga untuk nikmat. Ingat makan dan minum dalam syurga bukan untuk kenyang. Makan untuk merasai kelazatan dan kenikmatan sahaja. Tidak ada berok, tidak ada kencing. Melainkan peluh, sendawa kita, bau kasturi yang harum. Semuanya keluar daripada peluh. Peluh-peluh inilah kasturi. Bau yang begitu harum bagi ahli-ahli syurga. Subhanallah tuan-tuan. Yang Nabi kata, waktu tempoh dia nak pergi masuk syurga itu, baina zuhri wal asri. Di antara waktu zuhur dan asar. Ni tengok jari kita. Orang buat jari ni. Subuh, zuhur. Ada. Zuhur ke asar. Asar ke maghrib. Maghrib ke isyak. Isyak nak pergi ke subuh, ni panjang. Ni tengok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada penciptaan diri kamu tengok. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas tu isyak nak pergi ke subuh ni panjang. Ya. Nabi kata, aina mutahabbu Nabi Jalali. Siapakah? Di mana orang yang di dunia ini yang mendoakan, yang memaafkan, yang tolong istighfar, yang mencintai kerana keagungan Allah, yang tidak ada dendam, tidak ada benci, yang ada qalbun salim. Sebab tu tuan-tuan, kita di dunia ni, kita dah menang satu benda, kita dah menang di akhirat. Orang yang memaafkan, orang yang mendoakan yang baik-baik, orang yang tidak dendam,
Orang yang tidak ada kebencian dalam diri dia paling tidak dia dah menang di akhirat. Dia dah dapat bahagian dia di akhirat. Subhanallah. Ini paling besar. Kita dah dapat bahagian kita di akhirat. Jadi Nabi kata dia akan ke syurga di saat manusia menunggu-nunggu yang panjang, yang lama, yang azab, yang manusia minta segera ke neraka itu. Nabi kata di antara zuhur dengan asar saja, Allah memasukkan ia ke dalam syurganya. Subhanallah, tuan-tuan. Ya. Ini betapa besarnya, betapa pentingnya dalam kehidupan kita pada hari ini. Baik, jadi kita nak sambung lagi. Lalu yang membunuh 99 orang ini, dia pun bertanya kepada orang yang alim di bumi. Dia tanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Lalu ditunjukkan kepada dia seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ni seorang abid. Dia kuat beribadat. Tapi disebut dia ni tidak ada ilmu. Dia hanya kuat beribadat sahaja. Maka dia pun mendatangi rahib itu. Dia pergi dekat rahib ni. Ya. Lalu dia mengatakan bahawa dia telah membunuh 99 nyawa. Dia dah bunuh 99 nyawa. Lalu adakah masih ada taubat bagi diriku? Dia tanya boleh ke tidak nak bertaubat. Subhanallah, tuan-tuan. Ni dia tanya ni. Lalu ahli ibadah itu berkata, dia kata apa? Tidak ada lagi taubat. Lalu pemuda ni, lelaki ni, mengeluarkan senjatanya, langsung membunuhnya. Maka dia membunuh itu menggenapkan menjadi 100 jiwa. Cukup 100 orang. Maknanya ketika dalam taubat ni, ketika dalam nak taubat, kita boleh lagi terjemuh dalam dosa. Lagi tak buat step taubat itu, masih lagi terjemuh dalam dosa. Dan bagaimana pentingnya bila kita ni nak jawab satu perkara dengan ilmu. Bukan dengan pandangan mata kita, dengan akal kita, dengan emosi kita. Sebab tu Nabi SAW bila dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, bila Jibril bawa Nabi naik Buraq, setiap tempat yang Nabi berhenti, checkpoint. Bila Jibril kata inzil fasalli hahuna, Muhammad turun sembahyang di sini. Lalu Nabi SAW turun sembahyang yang rekah. Bila Nabi sembahyang, Jibril tanya, atadri aina sallaita? Tahukah kamu wahai Nabi SAW, di mana kamu sembahyang? Nabi kata, qala la, aku tak tahu. Kebanyakan dalam perjalanan itu disebut Nabi menjawab qala la, tidak tahu. Kalau rahib, kalau orang yang ahli abid ni jawab dia tak tahu, maka nyawa dia telah terselamat. Ni bahayanya kita ni terlalu cepat dalam menjawab. Ni kita sebut doa Nabi SAW ni, Allahumma fili ma qaddam tu. Ya Allah, ampunkan aku ni kadang-kadang laju. Cepat pergi komen, cepat pergi share benda yang tak baik, cepat pergi menuding jari, cepat menuduh, cepat sifat manusia. Al-istijal minas syaitan. Gopoh ni, laju sangat ni, buat satu perkara dengan tak sabar ni daripada syaitan. Tapi orang yang berhati-hati, cermat, yang teliti dalam tindakan dia, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah dia berjumpa, dia bunuh. Menunjukkan bahawa orang yang dalam taubat, dia nak kebaikan dan nak ni, tapi dia boleh lagi terjemuh dalam dosa itu. Tak sesat lagi, dia boleh terjemuh lagi. Kan kita tengok, kita kata itu kata nak, kita kata nak berubah taubat. Kenapa lagi? Sebab tak kena lagi cara dia, tak cukup syarat dia. Bila tak cukup syarat, dia akan terjerumus kembali. Syarat dia macam mana? Kita kena baca habis kisah ni. Kita kena baca habis kisah ni. Maka dia bertanya lagi. Dia kata lagi, dah bunuh 100 orang tadi, termasuk ahli ibadah tadi dia. Betapa kadang-kadang kita ingat, kalau kita ni cermat, mulut kita banyak menyelamatkan hatta nyawa kita. Tapi kita gambarkanlah bagaimana kehidupan kita hari ini banyaknya rosak dan binasa disebabkan lisan dan lidah kita. Lepas tu bila sahabat tanya Nabi, amalan yang dapat selamatkan dia dunia akhirat, selamat daripada azab Allah, Nabi pegang lidah. Nabi kata ni, menjaga ni.
Rasulullah SAW pegang lidah. Nabi kata ni lidah yang lembek ni lah yang menentukan kamu ke syurga ke neraka. Subhanallah tuan-tuan. Lepas tu bila kita mengangkat tangan berdoa pada Allah, kita mohon istighfar pada Allah. Betapa lidah kita ni banyak menyakiti orang. Ribah, fitnah. Ya. Lidah yang memutuskan silaturahim. Lidah yang menyambung kalam-kalam yang tak betul. Ya. Ini kadang-kadang cukup sudah untuk membuatkan kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara dosa-dosa kita yang berat. Baik kemudian, bila dia dah membunuh 100 jiwa, 100 nyawa. Lalu dia tanya lagi. Dia mencari lagi. Ada lagi ke orang yang alim di alam ni, di dunia ni? Dia berusaha lagi mencari. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang yang berilmu. Tadi ahli ibadah. Kuat ibadah tapi tidak ada ilmu. Ini kadang-kadang kita lihat ramai orang pergi semaya 50-60 tahun dah semayang. Semayangnya rajin. Pergi masjid. Sedekah rajin. Sama persis ahli ibadah tadi. Rajin. Tapi dalam tutur kata dia, menjauhkan orang. Dalam tutur kata dia, ya, tidak menjinakkan orang pada agama. Bahkan orang pandang serong pada orang yang pergi ke masjid. Orang yang pergi kelas-kelas Quran. Orang yang duduk dalam kelas-kelas pengajian. Ya. Kenapa dia ahli ibadah tanpa dia ada ilmu? Ini bahayanya. Ya. Jadi oleh kerana itulah ditunjukkan pada dia ni seorang yang berilmu. Lepas hakikat orang berilmu, maka dia pun mengatakan bahawa dia telah membunuh 100 nyawa. Apakah ada lagi taubat bagi diri dia? Dia tanya. Aku dah bunuh 100 orang. Maka adakah tak lagi taubat bagi diriku? Lalu orang alim itu berkata, maka siapakah yang menghalangi kamu daripada bertaubat? Dia tanya ini. Siapa yang menghalangi kamu daripada bertaubat? Pergilah ke daerah ini dan ini. Kerana sesungguhnya di sana ada orang yang sentiasa beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama-sama dengan mereka. Dan jangan kamu kembali ke negerimu. Ini pesan dia. Kerana negerimu itu adalah negeri yang buruk, yang jahat. Maka dia pun berangkat. Akhirnya dia ketika tiba di tengah perjalanan, datanglah kematian menjemputnya. Lalu dia pun mati. Maka berselisihlah di antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Ni menjadi dalil, ni dalil bahawa bila kita mati, seseorang mati nanti, salah satu datang. Siapa mati husnul khatimah, datang malaikat rahmat. Mesti salah satu je, dia takkan dua dah. Ini dalil. Hadis Imam Bukhari ni menjadi dalil. Sesiapa yang mati satu hari nanti, yang akan datang nanti dua saja. Sama ada malaikat rahmat, malaikat azab. Mati husnul khatimah, datang malaikat rahmat. Mati su'ul khatimah, mati yang tidak baik, datang malaikat azab. Daripada hadis inilah yang menjadikan dalil bahawa di saat kematian seseorang akan datangnya dua malaikat ini. Salah satu daripadanya. Lalu malaikat ni berselisih. Malaikat rahmat mengatakan, dia sudah datang dalam keadaan bertaubat, menghadap Allah dengan sepenuh hatinya. Sementara malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum pernah mengerjakan satu amalan kebaikan sama sekali. Satu kebaikan pun dia tak buat lagi. Kata malaikat azab. Maka datanglah malaikat dalam wujud sebagai seorang manusia. Lalu mereka jadikan ia sebagai seorang hakim. Malaikat ni bila turun berupa manusia, malaikat ini jadi hakim, menghakimi dua orang malaikat yang berselisih ni. Kerana berebut. Orang ni kata milik aku, ni kata milik aku. Maka kata malaikat itu, ukurlah jarak di antara dia dengan negeri tersebut. Ukur jarak di antara, sebab orang ahli ilmu tadi kata, kalau kamu nak taubat, siapa menghalangi taubat? Maknanya Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Siapa yang menghalangi taubat? Ini kalau kita belajar dalam ilmu coaching, tuan badan menjawab dengan sendiri.
Ya. Dia dapat jawapan daripada diri dia sendiri. Siapa yang menghalangi kamu bertaubat? Akhirnya dia fikir, taubat ni pada Allah, bukan pada makhluk. Bukan redha manusia. Bukan redha sesiapa. Taubat ni kita dengan Allah. Bukan dengan sesiapa, dengan Allah Ta'ala. Maka dia telah mendapat jawapan bahawa yang maha menerima taubat, qabilu taubat itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata malaikat itu suruh ukur jarak di antara negeri mana yang lebih dekat daripada negeri yang dia bunuh 100 orang ni kepada negeri yang dia nak hijrah. Lalu keduanya mengukurnya, dan ternyatalah mereka mendapatkan bahawa orang yang itu lebih dekat kepada negeri yang diinginkannya. Maka malaikat rahmat pun segera membawanya. Ni kisah 100 orang yang membunuh. Seorang lelaki yang bunuh 100 nyawa. Akhirnya dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita baca hadis je dulu ni. Kita tak baca lagi pengajaran-pengajaran dia. Ya, yang insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Ya, daripada mukadimah tadi tu kita dah beri mukadimah bagaimana ya kehidupan kita yang kita memburunya hari inilah husnul khatimah. Bagaimana kita mengolah kehidupan yang seketika ini untuk dijadikan nilai muhasabah untuk kita balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita masih membaca kisah lagi tentang rahmat Allah. Bagaimana orang yang membunuh 100 nyawa ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala taubatnya. Dan insya-Allah kita akan membaca lagi pada besok pagi. Kita akan sambung lagi kisah-kisah yang kita baca ni, supaya insya-Allah apa yang kita baca ni ya, hati kita jadi qalbun salim. Hati kita qalbun salim, kehidupan kita yang penuh dengan muhasabah diri kepada Allah Ta'ala. Dan kita menerima semua makhluk Allah. Kita bersifat dengan al-asma'ul husna. Sifat-sifat Allah, nama Allah yang maha mulia itu Allah kurniakan kepada kita semua, supaya kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini kita muqaddimah saja. Membaca. Semalam kita dah baca kan, baca kisah apa? Orang yang buang duri. Ya, buang duri daripada jalan masuk syurga. Ya. Maka orang yang menghalangi jalan orang juga. Ya, kalau kita baca panggil apa? Mafhum mukhalafah. Maksud dia sebalik. Menghalangi jalan orang pada kebaikan boleh menyebabkan seseorang itu ke neraka Allah. Waliyazubillah. Ya. Jadi bagaimana amalan-amalan yang kecil ini sebenarnya menjadi asbab, dengan syarat kita minta rahmat Allah. Yang kita bicara ni rahmat Allah, bukan tagih simpati manusia, tapi kita tagih rahmat Allah dalam kehidupan kita. Siapa pun kita, besar mana pun ujian yang sedang kita hadap ni, kita nak ambil rahmat Allah untuk kita dapat nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sangka baik memandang semua kesilapan-kesilapan manusia itu, ya, yang Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kamu adalah tujuannya untuk kamu melihat betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung lagi nanti kisah ni, kita akan baca lagi, ya, yang bagaimana Allah memberi harapan yang terlalu besar kepada manusia. Ya, Allah beri harapan sebab kita tak tahu. Ya, kita hok duk bercakap hari ni, esok lusa apa yang Tuhan nak uji kita. Ya, jangan kita pandang hina pada orang. Hari ni kita menghina orang. Kita ucap takziah pada orang di atas kematian. Satu hari nanti orang ucap takziah untuk kita. Satu hari nanti musibah yang kita tengok pada orang datang menimpa kita. Jadi persiapan kita melihat rahmat Allah. Ya, sebesar mana pun dosa kejahatan, sebesar mana pun ya kesilapan yang kita lakukan, kita kena yakin kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
yang menyebabkan kita tidak pernah lagi berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pentingnya ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Adanya nilai muhasabah, adanya nilai taubat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan. Ya, yang kita harapkan begitulah. Kerana ada orang Allahu akbar. Nak buang anak, doakan anak masuk neraka. Ya, doa yang tidak baik-baik. Subhanallah. Masya-Allah. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, kita tarik balik kata-kata kita tu dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar tu kuliah kita hari ni. Ya, marilah kita akhirkan pagi yang mulia ni di hari Khamis, di saat kita sedang berpuasa. Lidah kita, lisan yang berzikir, lisan yang menyebut tentang Allah, tentang rahmat Allah, tentang akhirat, tentang kematian, insya-Allah menjadi lisan yang ijabah doanya. Bau mulut orang yang berpuasa dicium oleh para malaikat, menyebabkan doanya mustajab. Kan doa yang mustajab tu orang dizalimi, pemimpin yang adil. Di antara doa yang mustajab ialah orang yang berpuasa. Subhanallah. Ya, marilah kita ambil peluang ini di saat kita semua sedang berpuasa, ya, dalam kebaikan-kebaikan ini. Moga Allah jadikan dia juga sebagai satu asbab mengundang rahmat-Nya. Ya, amalan kita yang sedikit, Allah masukkan kita semua ke syurga-Nya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, insya-Allah hadirkan hati kita, hadirkan insan-insan yang kita sayang, yang hidup, yang telah meninggal dunia. Hadirkan wajah insan yang penuh kita zalimi, yang penuh kita sakiti, yang penuh kita umpati, kita fitnah dia. Subhanallah. Dosa kita menggunung tinggi, banyaknya dosa kita. Ya. Kelalaian kita, hati kita, mulut kita. Subhanallah. Marilah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Marilah kita memaafkan seseorang kerana Allah, bukan kerana jiwa dan perasaan, kerana keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita dipanggil di padang mahsyar. Kita dengar, aina mutahabbu nabi jalali, di manakah hamba-hambaku yang memaafkan, yang mencintai, yang berkasih sayang, yang tidak ada dendam, yang tidak ada benci dalam hatinya. Bijalali, kerana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah orang yang Allah pilih untuk mendengar panggilan itu. Kitalah orang yang Allah pilih untuk minum di telaga Kausar. Dan kitalah orang yang dipilih memasuki syurga dalam tempoh antara waktu Zuhur dan Asar sahaja, insya-Allah, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita hadirkan hati, hadirkan wajah-wajah insan yang kita sayang, dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Ya, moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Allah Ta'ala ijabahkan doa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Wadud, ya Sami ya Fattah ya Alim, ya Rabbus samawati wal ardh, ya Latif. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan tangan kami yang penuh dengan dosa dan maksiat, lidah kami dan lisan kami yang banyak mengumpat, memfitnah, memutuskan silaturahim. Begitu banyak insan-insan yang telah kami sakiti, ya Allah, kami khinati, ya Allah. Perut kami yang makan yang haram, yang syubhah. Anggota tubuh badan kami yang banyak melakukan maksiat. Mata kami memandang yang haram.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Engkau ya Sami, Engkau Tuhan yang maha mendengar. Dengarlah rintihan hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Lemahnya kami dalam ibadah, lemahnya kami dalam mendapat nikmat kecintaan-Mu, ya Allah. Maka kami bermohon, ya Allah, rahmati kami semua dengan keampunan-Mu. Maafkan dosa-dosa kami. Kurniakan kami istiqamah dalam kenikmatan ibadah. Cabut dalam diri kami kelazatan maksiat. Letakkan nafsul mutmainnah dalam diri kami, ya Allah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Engkau tempatkanlah ibu kami dalam syurga-Mu, kerana kami telah menumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari. Rahim itu nama-Mu, ya Rabb. Tempat yang mulia, ya Rabb. Begitu payah ia mengandungkan kami. Setiap titik susu yang menjadi darah daging kami hari ini, ya Allah, gantikanlah ia dengan pahala berpanjangan, sehingga kami beribadah, berdoa kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gugurkan dosa ibu kami sebagaimana Engkau gugurkan darahnya, air matanya di saat melahirkan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masukkan ayah kami dalam syurga Firdaus-Mu. Dengan keringatnya, peluhnya membesarkan kami. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Anak-anak keluarga kami, adik-beradik kami, suami, isteri, jamaah-jamaah kuliah kami, ya Allah, yang kami cintai kerana keagungan-Mu. Maka wafatkan kami husnul khatimah. Masukkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kurniakan kami anak-anak yang mendengar kata bicara kami, yang beriman bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Maafkan kesilapan kami dalam mendidik keluarga kami, ya Allah. Kejahilan kami dalam agama kami, kesibukan kami dengan dunia, sehingga kami mengabaikan tanggungjawab kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau perturutkan akhlak yang buruk kami. Jangan wariskan ia kepada anak-anak keturunan kami, ya Allah. Jadikanlah mereka keturunan yang beriman bertakwa pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebesar mana dosa kami, sebanyak mana kesilapan kami, ya Allah, pandang kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami menyayangi anak-anak kami, keluarga kami kerana-Mu, ya Allah. Maka himpunkan kami sekeluarga dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Semoga Allah menerima doa-doa kita, diijabahkan. Allah mengampun dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan kita amalan yang diredai, amalan yang mendapat rahmatnya, syurganya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan, kekurangan, mohon dimaafkan. Dan mohon dalam doa tuan-tuan juga mendoakan saya juga doakan semuanya. InsyaAllah moga kita berhimpun di syurga Firdaus. Sekadar tu untuk hari ini, moga Allah memberkati kehidupan kita dalam keampunannya. Kita jumpa lagi pada pagi esok, insyaAllah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك وإن تترك فمن